Assalamualaikum dan selamat pagi. Daripada perbualan dengan kawan-kawan, kan dalam sekarang zaman sosial media, zaman TikTok, ramailah orang update-update yang dibuka cawangan satu demi satu. Kemudian ada yang bertanya pada saya, Abang Ji, macam mana sebenarnya sampai mereka tu boleh buka cawangan sangat banyak? Jawapan saya macam ni. Kita berniaga, kita bukanlah nak buktikan apa-apa kepada sesiapa pun. Kita buat apa yang mampu kita buat dan apa yang nak kita buat. Kita tak boleh buat bisnes kita mengikut cara orang. Orang dengan cara dia dan kita dengan cara kita. Ada jugalah yang kadang-kadang yang tanya saya, kenapalah dia tak macam orang lain. Susahnya dia pun sama, bangun pagi, buat kerja, masak, tapi dia tak dapat macam orang lain. Ada restoran-restoran besar, ada beberapa cawangan. Dia begini tuan-tuan, kita dah usaha, kita dah usaha apa yang kita mampu buat, yang terbaik yang boleh kita buat. Tetapi selebihnya tu ialah rezeki yang memang bukan kerja kita. Kerja kita hanyalah berusaha untuk mencari apa yang kita nak. Itu saja. Kalau kita tak mampu nak buka banyak cawangan, dengan satu kedai pun kita dah menghadapi bermacam-macam masalah. Kenapa pula kita nak tambahkan berbagai masalah tu lagi dengan membuka cawangan? Di lingkungan saya, kawan-kawan saya biasanya sama usia lah dengan saya. Jadi kadang-kadang mereka ni melihat orang-orang muda yang begitu laju mencari modal, membuka kedai satu demi satu, seolah tiada tanda nak berhenti. Kita kena muhasabah diri pula. Anak-anak muda ini, dia ada sesuatu yang mereka ingin capai dalam bisnes mereka. Sebab itu kan, setiap orang ni kan dia ada berbeza cita-cita, berbeza kemahuan. Jadi kita cuba capai apa yang kita cita-citakan dan kita cuba capai apa kemahuan kita. Sebab untuk pergi ke restoran kedua, ketiga, keempat tu, dia kena ilmu baru. Dia tidak cukup dengan ilmu yang ketika bergerai dulu dengan restoran yang pertama. Jadi apabila dia nak kedua, dia kena ada satu ilmu baru lagi. Percaya tak tuan-tuan? Ada kawan saya selalulah sebut nama dia, saya mention nama dia. Dia ada 100 outlet, 100 lebih outlet. Macam mana dia handle? Apa sebenarnya dia nak? Macam itulah lebih kurang. Jadi kemahuan kita berbeza, matlamat kita berbeza, apa yang kita nak dalam hidup ni kita berbeza. Kita cuma perlu capai apa yang kita nak saja. Sebab kalau kita cuba buat sesuatu yang di luar kita punya kemampuan, dan akhirnya ini akan menyusahkan kita balik, menyusahkan kita semula. Kita tak nak macam tu. Sebab apa, matlamat kita berniaga ialah, salah satunya ialah apabila kita nak tidur tu, kita dah tak terfikir pasal bisnes. Dalam keadaan sekarang, staf yang tidak menentu, dalam keadaan ekonomi yang kononnya, bukanlah konon lah, yang dijangka teruk tahun 2023 itu yang kita dengar daripada bank, daripada luar negara, daripada ini. Dan kita kena bersedia untuk menghadapi itu semua. Jadi kadang-kadang benda tu menakutkan kita untuk meneruskan apa yang kita nak teruskan. Tetapi mengambil langkah berhati-hati dan berwaspada itu sangat penting. Sebab dalam sesuatu bisnes, yang paling penting ialah bukan aset. Aset ni satu benda lah, tapi kalau dah tak ada orang nak beli, dia akan menyusahkan kita balik. Yang paling penting dalam bisnes makan, dalam bisnes apa, ialah cash flow. Cash flow yang kita akan rolling balik. Yang itu yang kita kena jaga betul-betul. Sebab percaya tak,
biasanya cara kita mengembangkan bisnes, sama ada kita guna duit sendiri atau duit bank, ialah duit yang kita dapat daripada bisnes kita tadi. Katalah kita mampu kumpul sekian-sekian dan kita ambil sebahagiannya dan kita laburkan kepada outlet baru. Itu adalah proses biasa yang berlaku. Jadi kepada sahabat-sahabat yang rasa macam dia dah bermacam-macam cara dah buat, tetapi tahap bisnes dia setakat itu saja. Tapi dia tengok dalam sosial media, dalam TikTok orang lain, hebatnya boleh sampai beli Lamborghini, umur 22 tahun dah beli Lamborghini, boleh beli rumah berjuta-juta. Itu rezeki orang, rezeki masing-masing, yang kita tidak tahu apakah ujian ataupun apakah hikmah di sebaliknya. Jadi kita tugas kita hanyalah terus berusaha untuk mencapai apa yang kita nak. Kalaulah hari ini kita belum dapat lagi apa yang kita nak tu, percaya tak tuan-tuan, kita ambil dari sudut positif bahawa kita belum sampai masa untuk ada rangkaian restoran, ataupun kita sudah belum sampai masa untuk mengecapi kemewahan itu. Cuma satu je, dalam sosial media ni, kalau yang kita lihat itu pun tak semestinya boleh kita percaya. Jaga-jagalah, kita tak boleh nak percaya sangat dalam sosial media ni, apatah lagi yang kita dengar. Jadi sahabat-sahabat yang pejuang-pejuang di luar sana yang berniaga dalam makanan, sama ada anda bergerai atau apalah terlibat dalam bidang makanan, macam saya sebenarnya antara orang-orang yang lama, orang yang sudah berusia, yang masih lagi belum putus asa dalam bidang ini, berkongsilah sedikit maklumat, sedikit kepandaian yang saya ada, untuk kita share bersama. Okay, don't worry, insyaAllah rezeki itu akan sampai, rezeki itu tak akan salah alamat. Assalamualaikum.